Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu, 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 Allah. Allahumma salli wa sallim ala habibina Allahu Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad alaihi salam. Allahu, Allahu, Allahumma salli wa sallim ala syafi'ina Muhammad alaihi salam. Allahu, 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 Allah. Allahu, Allah. Allahumma salli wa sallim Sayyidina Muhammad alaihi salam. Allah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadiah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam suratul Ikhlas lazam marra. Bismillah. Alhamdulillah, syukran lillah. Kita memuji Allah setinggi-tinggi pujian kerana memberi kita satu majlis yang mulia, majlis salatul khusyuk di bawah ilmu syahadah. Dan dengan majlis ini kita dapat kejayaan, kemenangan, muflihun, faizun di dunia, di akhirat selama-lamanya. Segalanya datang daripada talian suci, talian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyalurkan ilmu kazana-kazana syahadah yang Nabi perolehi semasa Mi'raj, dan selepas 13 tahun mempelajarinya diajar oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam diri suci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu itulah yang kita mewarisi hari ini. Ilmu yang kita belajar inilah ilmu yang sangat di tingkatan kedua, yang sangat dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah ilmu syahadah, ilmu la ilaha illallah, dipraktikkan, dibukakan dalam solat. Jadi solat adalah tempat kita mempraktikkan dan mengamalkan segala syahadah daripada subuh sampai zuhur.
menceritakan kepada Allah apa yang kita saksi. Seronok tu bercerita pada Allah dalam waktu zuhur, apa yang kita saksikan dari malam tidur sampai subuh, fajar 2 rakaat je. Seronok sangat kalau kita dah dapat makrifatnya. Perlahan-lahan kita akan belajar dan kita ketahui indahnya solat itu, manisnya solat itu, betapa besar kejayaan yang Allah letak di dalam solat. Para awliya Allah, ahli khasyiin yang khusyuk di dalam solat, mereka mentakrifkan solat khusyuk itu sebagai kunci kepada kejayaan. Nombor 1 pendapat. Nombor 2 ada yang kata laluan kepada kejayaan. Nombor 3 ada yang kata itulah pintu kejayaan. Ada kata itulah password kepada kejayaan. Mengapa mereka mentakrifkan berbagai-bagai takrif? Kerana ikut pengalaman, aplikasi, amalan dan kejayaan mereka dalam hidup. Dan ada yang kata itulah gerbang kejayaan. Okey. Banyaklah ya, tetapi ahli syahadah kata itulah kejayaan yang besar-besar dengan pembukaan syahadah. Yang dimaksudkan inna fatahna laka fatahan mubina, surah Al-Fatah, surah 48 ayat pertama. Setelah mempelajari ilmu fa'lam annahu la ilaha illallah di surah 47 ayat 1 sampai 38 dan 19, dan 48 menjadi pembukaan kejayaan yang jelas, inna fatahna laka fatahan mubina. Jadi kejayaan dalaman itu kejayaan yang sangat-sangat besar dan benar, jelas ya. Jadi ini takrif. Jadi barang siapa mempelajari ilmu salatul khusyuk, itulah yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai sesudah ilmu syahadah. Kerana Allah telah menetapkan solat itu tempatnya, mahalnya 700 amal ma'ruf. Allahu Akbar. Dan di dalamnya ada 800 nahi munkar. Allahu Akbar. Itu sebab surah Ankabut ayat 44, Ankabut surah 29 ayat 44, innas salata anit ta'sya anil fahsya'i. Solat itu adalah segala-galanya yang boleh mencegah kemungkaran, fahsya, dan sebesar-besar amal ma'ruf di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam solat ada 5 rukun, iaitu ada 2 kalimah syahadah yang wajib disyahadahkan. Ada solat di dalam solat, iaitu solat zahir dengan solat daimun. Solat daimun adalah keadaan diri kita menyaksi, roh kita sentiasa melakukan solat. Kemudian kalbu di dalam solatun daimun. Kemudian rohani, kemudian yang lainlah, akal pun dalam solat. Tapi solatnya bukan solat zahir. Solatnya di perspektif masing-masing, di tempat masing-masing, cara masing-masing. Kita wajib kenal saja. Jadi macam mana nak melakukan solatun daimun di peringkat roh, ilmu, makrifat, hakikat. Macam mana nak lakukan solatun daimun yang Allah sebut di dalam surah Ma'arij, allazina hum ala salatihim daimun. Macam mana nak lakukan ilmu. Jadi kalau tengok, kalau lihat 23 tahun nubuah, 10 tahun saja solat, 13 tahun ilmu. Jadi ilmu
lebih dimantapkan, dimuliakan, diutamakan, dipentingkan sebelum mengerjakan syariat. Makna ilmu solatun da'imun lebih hebat sebelum kerjakan ilmu syariat, solatnya syariat. Di sini berpisahnya ahli makrifat separuh jalan. Mereka kata kami dah solat dalam ni, kami solat ni, kami tak nak solat. Ini orang zindik, kafir. Nabi tidak suka mereka, Allah murkah ke atas mereka, orang yang merosakkan agama. Orang yang lebih belajar ilmu marifat, lebih dia sayang kepada solat, lebih dia cintai. Okey, ini kena faham betul-betul. Ya. Okey. Jadi dalam solat ada 5 rukun. Ada semuanya. Itu sebab barang siapa solatnya khusyuk, solatnya sempurna, Allah tak mau soal zakatnya, puasanya, hajinya, semua Allah tak nak soal. Solatnya dah cukup cantik. Dalam solatnya ada syahadah, dalam solatnya ada solat, dalam solatnya ada zakat. Nabi kata, sempurnakanlah zakat badan kamu. Apa itu zakat badan ya Rasulullah? Zakat harta kami tahu. Zakat minal abdan, dari badan-badan kami tak tahu ya Rasulullah. Nafi isbat la ilaha illallah. Nafi isbat la ilaha illallah. Nafi isbat la ilaha illallah. Itulah zakat badan. Nah, ya. Apa saya dapat dari zakat badan? Tazkiyah, zakat. Zakat tu mensucikan harta dengan pemberian zakat. Kalau dalam hidup kita diuji oleh Allah, terus-terus cek zakat kita. Saya dapat RM1,000, dah keluar zakat tak? Saya dapat RM2,000, saya dapat RM1, dah keluar zakat tak? Keluar. RM1,000 keluar, RM2,000 keluar, 1 sen pun dapat zakat, keluar, asingkan. Jangan masukkan duit zakat dalam simpanan kita. Mana kita dapat gaji RM2,000, RM10,000, terus keluarkan, sebab itu duit haram, bukan untuk kita. Kalau kita letak duit zakat dalam simpanan kita, habis. Saya dah kena RM180,000. Tanya saya punya pegawai peribadi sini. Mereka datang ke bank, tengok saya lapor. Sebab saya sakit, saya terlupa nak asingkan duit tu untuk beberapa hari je. Allah cabut. Saya tak getar, saya tak takut, saya tak ilahkan duit. Wallahi saya tidak ilahkan duit. Tanya sahabat saya ni, orang nampak duit habis dicuri, dikeluarkan daripada akaun. Tolong. Saya tidak getar, saya tidak gementar, saya tidak takut, sebab saya tahu kesalahan saya. Jangan main-main. Saya cakap dari pengalaman. Wallahi benar. Ini ada, saya punya sahabat sini datang ke bank bersama saya. Sebab saya tak boleh drive, dong datang. Duduk dengan bank officer, saya buat laporan apa semua. Tak dapat trace. Tolong ya, jangan masukkan duit zakat di dalam simpanan kita. Allah akan uji. Allah akan uji jasad kita. Allah akan uji kereta kita, harta kita, rumah kita, semua Allah akan uji. Duit zakat terus asingkan. Sebab itu duit haram. Haram untuk kita makan, halal untuk asnaf. Tolong. Kemudian sedekah ya, kalau nak diuji. Dan tak apa, orang mukmin kalau diuji, artinya Allah sayang kita. Allah sayang. Surah Fussilat ayat 7. Barang siapa tidak keluarkan zakat, dia kafir di akhirat. Ayat surah Fussilat ayat 7. Allah dah declare dalam Quran. Surah Fussilat ayat 7. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Salat kalau tidak keluar zakat, habis. Zakat begitu penting. Zakatnya badan, zakatnya harta. Jadi mula hari ini kita ambil langkah, zakat terus diasingkan. Diasingkan. Dari akaun dapat duit gaji, terus asingkan. Jangan simpan satu saat. Ini bukan amalan kita, amalan para wali Allah, sahabat-sahabat Nabi. Terus. Dapat duit hari ini, terus diasingkan. Terus diasingkan.
Kalau tidak, Allah akan uji rumah kita, harta kita. Satu-satu akan Allah uji. Sebab Allah tak nak kita susah di akhirat. Itu pun kerana Allah sayang kita. Yang orang Islam Allah uji di akhirat habis. Orang mukmin diuji di dunia, akhirat mereka tidak susah. Allahu Akbar, ya. Jadi dalam Islam, dalam solat ada 5 rukun, zakat, puasa, tak boleh makan, tak boleh minum. Tak boleh makan, tak boleh minum. Kita kerana kita bersama Allah. Dalam solat ada umrah, ada haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wa mulku la syarika. Labbaik Allahumma kullu kufran la syarika lak, innal hamda wan ni'mata wal mulku la syarika. Kalau saya ada 2-3 akaun, satu bank tu saya buka 2 akaun, satu untuk pendapatan, satu zakat, terus saya transfer. Kalau habis seminggu, Allah pasti uji saya. Sebab kitalah orang yang paling awal akan Allah uji untuk menegakkan syariatnya. Syariat untuk kejayaan di dunia. Apapun kerana Allah sayang kita, sayang. Allah sayang. Tidak ada keburukan apapun daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Naam. Jadi 5 rukun ada di dalam solat. Kalau kita sempurnakan ni, kita berjaya dunia dan akhirat. Ada tak ayat tu? Surah Fussilat. Allahu Allah. Allahumma salli wa sallim ala Habibina Muhammad alaihi salam. Allahu bacakan, Ahmad bacakan. Siapa yang kuat sikit? الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. Terjemah, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Di dunia ni kafir sebab dia tidak sucikan dirinya dengan nafi isbat. Syaitan datang, iblis datang, makan darah dagingnya, duduk dalam darah daging. Al-Quran ada 2 makna, lahir dan batin. Lahir untuk Islam, batin untuk iman dan taqwa dan yakin. Jadi kalau zahirnya saya tidak keluarkan zakat, di sisi Allah dia seperti orang yang kafir kepada hukum Allah. Kalau batinnya dia tidak keluarkan nafi isbat, zakat dia di dalam solat, syaitan akan datang duduk mukim dalam darah dagingnya sehingga dia jadi kafir bersama kafir. Jadi jangan salahkan Allah. Nampak tak? Jangan salahkan Allah. Allah tidak saja-saja Allah hukum macam tu. Jangan bagi dia ruang. Jadi nafi isbat, nafi, tidak ada lain. Nafi isbat pun jangan takut. Nafi, bukan ilaku, bukan. Kenapa nak sebut sesuatu yang ada di Jepun dengan Amerika bukan ilaku? Depan mata benda ni datang tak dinafi? Nafi dulu benda yang datang mengganggu kita dalam solat. Itu yang dinafi. Sehingga dia tak datang. Dia datang dengan cara lain. Nafi. Dia datang dengan kesusahan. Nafi. Kerja kita nafi. Yang isbatkan Allah. Allahu Allahumma salli wa sallim ala
Allahu Allahu Allahumma salli wa sallim ala Allahu Allah Allahumma salli wa Allahu 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 Allah Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad alaihi salam Allahu Allah Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad alaihi salam Allahu Saya panggil majlis ni tajuk dia tazkiyah di 5 tahap. Tazkiyah di peringkat nafas, akal, ingatan, kalbu dengan rohani. Sebelum solat, dalam solat. Ya. Tajuknya itu bracket zakat badan dan harta. Kenapa zakat badan tu tak jalan? Sebab zakat harta tidak dikeluarkan. Masih lagi makan haram. Saya tak ada makan haram. Duit zakat masih ada dalam tu. Aku akan keluarkan ujung tahun nanti. Ini yang kita banyak tertipu. Itu sebab harta kita tidak ada berkat, tidak bertambah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Utsman Al-Ghani, dia kata dengan zakat aku jamin rezekiku berlipat-lipat kali ganda. Kalau aku bagi 2.5%, Allah bagi aku 10 kali ganda. 25% aku dapat balik. Macam tu dia punya keyakinannya semua sahabat-sahabat Nabi. Jadi ini tajuk pada hari ini, tazkiyah di 5 peringkat ni, zakat di 5 peringkat, iaitu dalaman, bukan saja badan tapi semua yang dimaksudkan. Badan tu macam mana nak tazkiyah kalau akal kita tak tazkiyah dengan ilmu ni, tak tazkiyah dengan ilmu ni, makrifat ni, rahsia ni. Jadi kemudian zakat harta. Dah kita tahu Allah, saya tak nak lagi. Sebab itulah puncanya datangnya haram di dalam darah dagingku, kerana ada subhatnya. Ini kena jaga, betul-betul kena jaga. Kita betul-betul kena jaga. Ya. Allah bagi RM1, saya ada hutang RM1,000, nanti dulu. Sekarang you dapat RM1 tak? Keluarkan cepat. Keluarkan, asingkan cepat. Okey? Allah tidak akan uji kita dengan, kalau Allah uji pun ada kebaikan. Nombor 2, sedekah. Sebelum keluar rumah 1 sen. Jangan RM1 berat, nafs beratkan you. 1 sen, 10 sen, 50 sen. Ada wang shilling RM1. You tengok macam mana sedekah tu boleh selamatkan kepala kita. Macam-macam. Save your head. Selamatkan rambutmu.
cut your hair, shave your head. Biar rambutmu yang tergunting, patutnya kepala yang kena potong, tapi rambut yang terpotong. Patut kepala yang kena langgar lori, tapi rambut yang kena tercabut rambut. Tak apa kepala tak cabut. Takdir kepala kena cabut, kepala kena langgar, tapi sebab dia keluar sedekah, keluar rumah, dia bagi RM1, 50 sen untuk kekasihku Rasulullah, untuk kekasihku Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, sedekah untuk lillahi ta'ala, untuk mereka ganjarannya. Ganjaran tu Nabi dengan Sultan Aulia akan bahagikan berpulang. Kalau kita nak bahagikan, tak akan sampai punya. Tidak ikhlas, ya. Habis, selamat kita. Allah dah takdirkan dia kena mati hari ini. Lori akan naik atas kepala dia. Sebab RM1, sebab 10 sen dia selamat. Boleh selamat. Wallahi dia boleh selamat. 1 sen, 10 sen, RM1. Rambut hilang, kepala tak hilang. Begitu besar nilainya sedekah di sisi Allah. Kita pernah dengar seorang abid 60 tahun ibadatnya kena tolak sebab dia berzina dengan satu wanita yang mengundang dia ke rumah hanya kerana 2 roti. Allah ampunkan segala dosanya, Allah kabul balik segala amal ibadatnya, dia selamat. Ada di dalam hadis Sahih Bukhari tentang cerita ni berlaku. Okey, apapun. Jadi tazkiyah mensucikan darah daging kita dengan nafi isbat, tidak berlakunya subhat dan haram, sebab kita nak. Tapi susah nak buat nafi isbat di dalam solat. Betul, sebab you tak nafi isbat dari waktu azan ke iqamat, dari iqamat sampai ke solat. Dalam solat you tak buat. Sebelum solat you tak buat nafi. You tak nafi, maka susah dalam solat you nak tiba-tiba buat. Tiba-tiba you nak buat nafi, susah. Jadi you kena buat sebelum solat, sebelum azan, waktu azan. Tak boleh juga sebelum azan. Tak boleh juga waktu kerja dah mula nafi. Seperti mana you pergi kerja, sepanjang jalan you prepare apa you nak buat, macam mana you nak buat, apa business meeting, macam mana saya nak bercakap, apa yang saya perlu PowerPoint semua ni. You dah prepare, well prepared bila you pergi meeting. Meeting dengan Allah macam tu saja, tidak akan sah. Khusyuk kita tak akan dapat. Ya. Jadi preparation sangat-sangat penting. Okey, taib. Ini introduction lah, tazkiyah. Okey. Di dalam majlis lepas saya nak buka pasal makrifat, hakikat dan rahsia takbir. Allahu Akbar ni sangat penting. Tapi tak dapat buka sebab majlis kita tersuntuk dan juga PKP pun dah datang. Kita tak dapat bukakan majlis itu secara mendalam. Saya rujuk kepada 17.111, iaitu ilmu ini, yang ilmu syahadah ini yang Allah beri kepada Nabi waktu Isra. Surah pun nama dia Isra. 17 ayat Razali 111. Allahu Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad alaihi. Selalu selawat dalam majlis. Kenapa? Bila kita selawat, malaikat datang merebut bawa selawat ni. Sama ada Allah selawat kat kita 10 kali atau tidak, itu tunggu dulu. Kita berselawat, wajib malaikat datang ambil selawat kita bawa. Sebab kita yang minta Allah berselawat, bukan kita selawat. Sallu ala Nabi, tidak. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berebut-rebut, malaikat datang dah cukup rahmat. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad alaihi salam. Allahu saya
Saya ingin bukakan sangat pada majlis yang terlepas, tapi tak dapat buka. Apapun saya nak ingatkan. Ya, ini sangat penting. Tolong bacakan ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qulil hamdulillahi lazi lam yattakhidhu waladan. Di waktu Isra' Mi'raj, Nabi diberikan ayat syahadah ni. Allah bawa Nabi ke satu alam yang dipenuhi dengan satu makhluk, bukan malaikat, bukan manusia, bukan jin. Subhanallah, lautan-lautan ilmu yang terbuka di dalam alam ini. Dan ini ilmu syahadah yang Nabi dapat. Syahadah di alam itu Nabi ajar kepada Ahlul Bait Nabi pertama. Nabi turun, Nabi ajar kepada Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum bertemu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, mana-mana sahabat. Begitu pentingnya ilmu di dalamnya. Nanti saya kupas, baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulil hamdulillahillazi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zull wa kabbirhu takbira. Terjemah. Lepas you punya terjemah, saya nak dengar Razali punya terjemah. Dan katakanlah segala puji tertentu bagi Allah yang tiada mempunyai anak dan tiada baginya sekutu dalam urusan kerajaannya, dan tiada baginya penolong disebabkan sesuatu kelemahannya, dan hendaklah engkau membesarkan serta memuliakannya dengan bersungguh-sungguh. Razali, tafsir ini ada kepincangan. Kita tengok tafsir kata-kata. Kalau kita tidak faham apa yang Allah menyampaikan, habis. Saya nak petik dalam ayat ni pasal Allahu Akbar, takbir. Takbir, satu perkataan tu je. Yang lain tu nanti saya bukakan. Kita nak relevan sangat dengan apa yang kita lakukan, sebab solat itu bermula dengan takbiratul ihram, takbir. Takbir yang perlu dipahami, ilmunya sangat luas. 13 tahun Nabi mengajar ilmu takbir. Takbir saja. Sebelum kamu bertakbir nanti dengan mulut, biar diri kamu, dalaman kamu semua dah mula bertakbir, takbir, takbir. Ini binatang tak boleh lakukan. Pokok tak boleh lakukan. Pokok, binatang boleh tasbih. Takbir, wali-waliku, ahli syahadaku. Allah berfirman kepada malaikat, takbir ini hanya dilakukan sebenar-benar, semulia-mulia, sebesar-besar, seagung-agung tentang diriku hanya oleh para ahli syahadah, para ahli la ilaha illallah, bukannya orang lain. Jadi kepahaman makrifat tu penting, ya. Bismillah. Tengok, dengar terjemah ni dengan compare tu terjemah yang kitab mufassir tadi, tafsir tadi dengan kitab ni. Ini kitab perkata. Kalau nak tahu sesuatu word to word, nak belajar, ambil perkata. Tapi dalam perkata pun ada berbeza juga sedikit sebanyak, ya. Syahadah tu masih lagi tidak dicakap saksi, masih lagi dicakap mengucap atau mengaku. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan anak dan tidak ada baginya sekutu dalam kerajaan, dan tidak ada baginya penolong dari kehinaan, dan agungkanlah dia sebesar-besarnya. Ini benar. Kabbiruhu takbira, kabbiruhu takbira. Allahu Akbar, takbir, yukabbiru, kabbiru, takbira. Ini kena faham. Barulah hidup semangat takbir di dalam solat. Nanti saya masuk ke dalam semangat takbir, ya. Okey, ayat ni bermula kul. Kul tu apa? Katakanlah. Halo, kulil hamdu lillah. Kulil hamdu. Okey, Syekh dengan ustaz sudah sampaikan ayat ni. Kalian dah sampaikan dekat orang. Kulil hamdulillah. Kulil hamdulillah. Dah ke? Tak ada. Ini perintah. Allah suruh kita sampaikan satu-satu. Ini adalah kunci laluan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhidnya, syahadahnya, yakinnya, takwanya ada dalam ayat ni. Ya, okey. 111 17. Qulil hamdulillah.
Katakanlah, ya Allah suruh perintah, katakan kepada 3 nafs kamu ni, puji Allah saja. Puji Allah, puji Allah. Qulil hamdulillah, segala puji-pujian untuk Allah. Dia nak puji makhluk, dia nak puji kereta. Puji Allah, qulil hamdulillah, qulil hamdulillah, qulil hamdulillah. Kita kena tahu guru-guru kita ni peringatan mereka sangat keras tegas, sebab suara tu akan hidup dalam diri kita. Bila kita nak puji kereta nanti, makhluk nanti, suara ni akan timbul. Suara kamu tak timbul. Suara kamu dah bergabung dengan dia, sudah syarikat dengan dia, sudah syirik dengan dia, sudah berselimut dengan dia, sudah bersekongkong dengan dia selama-lamanya sehingga dia gugur. Sehingga nafsu tu dah tak ada dalam diri. Kalau nafsu dah tak ada, kita mati. Ya Allah, Rasulullah suruh mati. Mutu qabla an tamut. Kamu tak mau matikan diri kamu. Faqtulu anfusakum. Pergi bunuh diri kamu. Surah Baqarah 54-55. Okey. Qulil hamdulillah. Katakan kepada syaitan, iblis ni yang suka memuji makhluk, tidak. Qulil hamdulillah, qulil hamdulillah, qulil hamdulillah, qulil hamdulillah. Ini alhamdulillah tak ada makna. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tak tahu apa dia puji. Alhamdulillah tu untuk kita peringatkan diri kita, syaitan, iblis, bahawa segala puji-pujian itu milik Allah. Kau pujilah apapun, mesti wajib dikembalikan kepada Allah. Okey, qulil hamdulillah, ya, ayat tu. Kemudian next ayat, qulil hamdulillahilladzi lam yattahidu. Apa artinya? Tidak mengambil sebagai tidak apa di situ? Qulil hamdulillah, apa diterjemahkan di situ? Anak-anak, ya, apa dia? Lam yattahidu waladan. Berkata waladan itu anak. Yang tidak menjadikan anak. Ya. Tak ada satu manusia yang ada akal boleh ingat Allah tu melahirkan anak. Sebab yang melahirkan anak, malaikat pun tidak lahirkan anak. Allah, macam mana orang kafir Kristian ni boleh fikir Allah ni? Tidak, bukan itu. Tauhidnya ayat tu bukan itu. Tauhidnya ayat itu bukan itu. Sebab mereka tahu yang boleh lahirkan anak binatang, haiwan, burung, jin, syaitan, iblis, manusia, malaikat pun tidak. Jadi macam mana dorang tidak sebenarnya kepahaman macam tu? Perlu tahu apa ni. Jadi Allah bagi tahu, jangan kamu dalam pandangan kamu, perkataan kamu melahirkan Allah. Kamu pasti akan melahirkan anak kepada Allah. Pasti akan berlaku. Katakan kepada nafs kamu dengan ilmu, dengan makrifat, dengan hakikat, dengan benar-benar kepahaman. Tidak, jangan peranakan Allah. Jangan kamu peranakan anak kepada Allah. Untuk itu Allah menghantar seorang Nabi, Nabi Isa AS yang tak ada bapa. Itu menjadi contoh zahir supaya kamu jangan ikut ni. Allah saja buat. Nabi Adam yang patut disembah sebab dia tak ada bapa, dia tak ada mak. Hawa yang patut disembah sebab tak ada ayah, tak ada mak. Nabi Adam sekejap dicipta. Nabi Allah Hawa beribu-ribu tahun. Kenapa perempuan Allah ambil begitu masa? Jibril tanya kepada Allah, Adam kau cipta sekejap aja ya Allah. Wah, Hawa pula kenapa lama? Allah cerita panjang pasal kamu wanita ni. Ada rahsia. Jadi kalau kita tahu ni, kita muliakan anak kita, isteri kita, perempuan kita muliakan. Sebab tahu kemuliaan darjat. Kenapa Allah muliakan wanita? Kenapa Allah ambil beribu-ribu tahun baru nak ciptakan seorang wanita, ibu kita? Okay, kita tak nak masuk ke asrar, rahsia ke dalam ilmu tu sekarang. Tak mau buka sebab kita nak balik pada khusyuk. Allah, dorang boleh sembah Nabi Adam, tak ada bapa, tak ada mak. Oh, dia anak Allah. Tolong. Kenapa pula Nabi Isa
Sebab Allah nak mengajar kita, jangan kamu orang Islam yang banyak peranakan Allah di dalam masjid Allah. Masjid Allah. Kamu peranakan di luar, tak apa, saya faham. Tapi kamu datang ke masjid memperanakkan Allah. Itu ayat ni untuk memperingatkan. Qulil hamdulillahilladzi lam yattahidu waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulk. 1 sen kamu punya, jangan kamu kata ini milikku. Kamu cakap boleh, ini rumahku, keretaku. Tapi dalam kalbu jangan kamu syarikatkan syirik kepada Allah. Sekali-kali kamu jangan. Kalau kamu datang dengan syirik, mensyirikkan segala-gala di dunia ni dengan Allah, salat kamu habis syirik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarik. Bila you belajar ilmu labbaik Allahumma labbaik ni, setiap kali you datang solat, malaikat hidupkan ilmu tu. Talbiyah tu malaikat hidupkan. Kita tak perlu takut kena sebut ke ni. Tidak, you belajar ilmu dia. Bila dah belajar ilmu dia, Allah dah jadikan kalbu kita Masjidul Haram. Kita bina jadi Baitullah, jadi Arashallah. Jadi mereka datang talbiyah. Talbiyah itulah yang kita dengar. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la innal hamda wan ni'mata laka wa mulku la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata laka wa mulku la syarika. Satu saat 25 milion sel mati. Allahu Akbar. Satu saat. Dan Allah wujudkan lagi 25 juta sel. Sains hari ini bertemu di Minnesota University, University of Minnesota, university lagi 2 universiti di Amerika, bahawa setiap sel itu berpusing anti-clockwise direction. Allahu Akbar. Malaikat datang talbiyah, tawaf. Kita tak kenal sebab kamu tak nak belajar makrifat. Kamu tak nak kenal ilmu tauhid dari syahadah. Kamu tak nak kenal ilmu labbaik Allahumma labbaik. Ilmunya, makrifatnya, hakikatnya. Jadi seluruh sel ni 25 juta sel mati satu saat. Dan Allah timbulkan balik 25 juta sel setiap saat. Ini sains. Dalam keadaan 6 trilion aktiviti sel berlaku. 6 trilion. Ya Allah. Sel. Apa yang jadi takjub adalah mereka bertasbih, bertakbir, bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Waktu dah masuk solat, malaikat dah lafazkan, laungkan di langit, dah hidup dah talbiyah. Ya. Dah hidup dah talbiyah, ya. Tidak mensyirikkan Allah. Walam yakun lahu syarikun fil. Dia tidak walam yakun lahu syarikun fil mulk. Tidak pernah diambil satu manusia makhluk sebagai rakan kongsi dalam mulk Allah. Kekayaan Allah. Mulk, penciptaan Allah. Seluruh makhluk dunia ni penciptaan Allah. Tak pernah diambil. Satu debu ni, satu debu ni, separuh aku punya, separuh dia punya. Tak ada. Tak pernah Allah ambil. Walam yakun lahu syarikun fil mulk. Walam yakun lahu waliyun minadh-dhulli. Itu saya tinggalkan. Wa kabbiruhu takbira. Ini takbir yang kita nak faham. Wakab yang kita tahu Allahu Akbar, Allah kabir belum tahu.
Allah kabbiruhu takbira, belum tahu macam mana kita nak faham, kita mulakan satu. Ini praktikal ya. Kalau kita nak merasai takbir Allah, ini PKP COVID ni datang, baru sedikit kita faham kebesaran Allah. Allah nak tundukkan satu dunia ini di bawah kuasa Allah dengan satu virus. Allah melaksanakan syariatnya hijab dengan satu virus perempuan. Semua lelaki pun terpaksa hijab. Social distancing. Tak ada lagi berpegang. Tidak ada berlaku maksiat. Kelab kena tutup. Semua pusat maksiat dengan satu virus. Ini kebesaran Allah. Allahu Akbar. Itu baru satu Allah tunjuk. Baru satu. Kita nak faham kebesaran Allah. Begini ada jutaan kebesaran Allah. Allah akan tunjuk satu persatu di dalam, bukan di luar. Itu pun virus tu di dalam, yang tak pernah dapat dilihat ya. Okey. Tapi sebelum kita masuk ke alam, lihatlah ke dalam diri kamu. Sebelum kamu melihat apa yang ada di luar tentang kebesaran Allah, kata para aulia Allah. Jadi macam mana saya nak mula? Bila kita solat, Allahu Akbar. Panjang lagi tak dekat Makkah Madinah? Panjang lagi tak? Panjang ke tak panjang? Panjang. Kenapa dia panjangkan? Sebab dia nak besarkan kalimat takbir tu, supaya kebesaran itu boleh dirasa. Ya, dengan mulut Allahu Akbar, masih panjang lagi. Jadi mulai sekarang ni, bila kita takbir, kita merasai setiap gerak-geri itu dengan Allahu Akbar. Makna bukan dengan mulut, akalmu, darah dagingmu, kalbumu, jiwamu. Allahu Akbar, segalanya. Jadi you tak boleh putuskan. Tapi tak boleh, nanti kita ganggu orang. Allah, semua orang Allah dengan kuat, tak boleh. Allah, jadi macam mana tu? Dia punya echo tu masih ada. Allahu Akbar, masih ada echo. Itu mulut mesti putus, tidak boleh dipanjangkan sehingga sami Allahu liman hamidah. Jadi macam mana? Kalau you memanjangkan bacaan, kena putus. Ada tempat-tempat wakaf you kena putus. Tapi takbir tak boleh putus. Kalau engkau isi dengan maklumat takbir, Allahu Akbar, you boleh panjangkan. Sebab you dah tahu, bila saya membesarkan kalimat tu, sama-sama saya rasai. Tidak. Kalau you membesarkan Allah dengan akal, you kena isi maklumat tentang takbir. Wa kabbiruhu takbira. You kena isi. Mau tak mau you isi ilmu, maklumat tentang takbir, akal you akan terus melafazkan Allah. Sudah you takbir, sini pula ada takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. You merasai, bukan mulut you, akal you. Macam mana pula kalbuku akan bertakbir? Dengan ilmu takbir. Bila you belajar ilmu takbir dari syahadat takbir, kalbu you akan bertakbir sepanjang solat. Sesudah solat, rohani you isi dengan ilmu hakikat. Roh tak payah ajar dia takbir, dia sedang sentiasa bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Selama mana roh kita dalam syahadah, dia sedang bertakbir. Selama mana kita terhijab, kita tak dengar takbir roh. Selama mana dia bersyahadat, dia bertakbir. Sir kita tidak akan berhenti bertakbir kepada Allah selama-lamanya. Sebab sir tidak pernah berpisah dari Allah. Kita nak sampai ke tahap tu. Tapi kita kena bermula dulu
dengan ilmu maklumat. Kalau terus bagi sir, wow, kita naik atas gunung tak tahu nak turun macam mana. Dah kita semua dah naik atas gunung, tangga pun tak ada, rope pun tak ada, kabel car pun tak ada, dan daki dari satu bukit ke gunung. Susah. Jadi kita kena pergi secara tertib, naik turun. Itu sebab ada Israh Mi'raj, uruj nuzul, uruj naik turun, kena ada tertibnya. Jadi kita kena belajar mau tak mau dari basic. Syir boleh bagi terus, apa you all akan faham dengan syir. Ya, jadi penting. Jadi mulai dari pada hari ini, Allah, contoh, Allah, di situ sabar. Nampak tak? Innallaha ma'as-sabirin. Jangan lafaz ni nanti orang marah. Apa kau punya takbir ni? Kau bila jadi was-was? Allah. Patut itu dalam Allahu Akbar, takbir tak boleh stop. Kena berjalan. Belum boleh lagi. Tapi mulakan dulu dengan lafaz Allahu Akbar, tanpa mengganggu. Ya. Wah, dengan penuh menjiwai. Ini dinamakan jiwai. Tak boleh, sebab dia masih di tahap mulut. Bagaimana akalku kenal ilmu takbir, kenal ilmu akbar, kenal ilmu wakabbiruhu takbira, wakabbiruhu takbira. Kenal ilmu tu, maka akal akan sentiasa bersama bertakbir. Allah nak makrifat. Tak ada katakan Allah bukan nak ibadat kita. Allah nak ibadat kita dengan makrifat. Allah tak nak la ibadata bila ma'rifatin, kata Imam Ghazali. Tak guna kau ibadat kalau tak ada makrifat. Kau tengok ibadatmu malas, beban. Itulah saya dulu, Abu Hamid Tusal Ghazali. Banyak ilmuku tetapi tidak ada ilmu syahadah, ilmu makrifat. Itulah ibadatku, ibadat kami. Mereka mengaku ibadat tidak ringan, ibadat tidak senang, ibadat tidak mudah. Buat bisnes ringan, cari duit ringan, segala urusan dunia ringan, mudah, tidak ada gangguan. Solat, ibadat diganggu sebab kamu tak ada makrifat. Syaitan ada ilmu, syaitan ada fiqh, tapi tak ada makrifat. Kamu boleh kalahkan dia dengan makrifat. Kena faham ya. Jadi insya-Allah yang ayat ni tak pernah kami buka dalam 17 majlis yang lepas. Sedikit dah terbuka tu, tolong amalkan. Allah, latih. Ini kesabaran. Allah, merasai. Dengan lafaz tu you merasai. Akal saya, kalbu saya, rohani saya turut merasai kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Nanti praktikkan dalam solat ni sampai 1 minggu akan datang. You tak praktik, you tak akan rasa kemanisannya. Dan 2 praktikal yang penting dah compare dengan yang lepas. Kedua, peringatan yang besar, majlis 17 majlis lepas kami ada buka kalimah tauhid 9 syahadah. Kali ini kita nak buka 12 syahadah. Okey. Kita baca sekali je. Tapi kena buat macam orang gila buat. Macam mana tu? Hadis Nabi, tolong bacakan hadis Nabi. Apabila kamu masuk ke dalam pasar, solat kita dah jadi pasar dunia, ataupun pasarnya tempat kita cari makan. Segala makanan, segala dunia datang waktu kita solat. Jadi Nabi kata betul, bila kamu masuk ke pasar, bacalah la ilaha. Mana hadis tu? Bacakan hadis tu. La ilaha illallah. Baca, sama-sama bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man dahala suqa
فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف حسنة ومها عنه ألف سيئة ورفع له ألف درجات. Barang siapa masuk pasar, lalu ia mengucapkan, maksudnya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, baginya segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah yang hidup, tidak akan mati. Di tangannya kebaikan. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nescaya Allah menuliskan baginya sejuta kebaikan dan menghapuskan darinya sejuta kejelekan, serta mengangkat derajatnya sehingga sejuta darajat. Dalam riwayat Ahmad terdapat tambahan, dan Allah membangunkan baginya rumah di syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim. Syekh Albani menyatakan hadis tersebut hasan. Dalam Sahih wa Dhaif Sunan Ibnu Majah. Jadi masuk ya. Inilah kalimat tauhid yang memberi 1 juta hasanat. Kenapa hasanat? Apa setinggi-tinggi hasanat apa? Hasanat itu daripada rootnya adalah ihsan. Ihsan itu melihat Allah semasa kamu beribadat. Jadi setinggi-tinggi ihsan. Kenapa kamu perlu 1 juta? Nanti di akhirat kita tahu kita tak ada kredit point nak bertemu Allah. Kita perlukan hasanat ni. 1 juta keburukan. Syirik, mana ada orang lakukan 1 juta keburukan. Dan wali-wali Allah tidak pernah tidak melafazkan beratus kali lafaz ni untuk mendapatkan fadilat daripada niat. 1 juta darjat, sebab darjat nak pergi bertemu Allah, you perlukan banyak-banyak darjat. Okey. Kami tak minta, guru-guru kami tak beratkan kami, kamu kena baca 100 kali sebelum solat 5 waktu. Tak, 1 kali je. Tapi kena jadi orang gila. Macam mana? Dari ujung rambut, la ilaha, tidak ada ilah, aku nafikan semua ilah bukan ilah aku, illallah wahdahu, aku mentauhidkan Allah, tidak akan mensyirikkan Allah dengan semua masya-Allah. 1 kali je, tapi dengan penuh kepahaman. La syarikalahu wahdahu la syarikalahu lahul mulk, segala milik diriku dunia tadi sebelum aku datang solat ni, sekarang semua milik Allah. Milik Allah buat apa saya nak fikir? Saya ada 1 juta dekat bank, saya ada 10 biji rumah. Buat apa saya nak fikir? Itu milik Allah. Sekarang dia tarik nyawaku, aku mati habis. Aku tak nak fikir. Lahul mulk, aku dah serahkan semua di bawah urusan Allah. Lahul mulk walahul hamd. Segala yang aku puji tadi sebelum solat, puji-pujian tu milik Allah. Nafi isbat. Lahul mulk walahul hamd yuhyi
yuhyi, dia yang menghidupkan aku sekarang, wa yumit, dia matikan aku sekarang. Dia pula sentiasa hidup, tak pernah matilah, yang mutu biyadil, dan segala-galanya adalah baik di tangannya. Semua daripada Allah adalah baik. Wa huwa hayyun daimun, dia sentiasa hidup. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai ujung kaki pegang. Jadi orang gila. Oh, di masjid orang tengok apa dia buat. Kalau malu nak buat, pegang ke jari, ini ujung rambutku, ini ujung kakiku. Satu kali dia baca, satu kali. Nabi suruh baca satu kali, 1 juta kebaikan kamu dapat. Satu kali. Tolong, 5 waktu 5 kali. 5 waktu 5 kali. Dari ujung, ini ujung rambutku, ini ujung kakiku. Tak buat ni jangan solat. Ambil jari yang panjang. Jari tengah ni jari panjang. Dah 1 juta kebaikan dah kalau dibaca oleh ahli syahadah. Dibaca oleh munafik, lebih dia baca lagi bertambah syirik dia. Kerana dia membaca, dia ada kuasa, dia ada kekuatan. Syirik bertambah, nifak dia bertambah. 1 juta kebaikan aku baca sekali. Ini hadis palsu lah. Ini hadis dhaif lah. Betul ke Rasulullah ni? Atau Rasulullah tersilap? Munafik. Tidak ada ragu. Nabi kata 1 juta. You baca 10 kali 10 juta. Tidak ada ragu. Benar kata Nabiku hadis ni. So, 1 juta kebaikan Nabi Allah beri kepadaku. 1 juta keburukan. Ini saya tak boleh percaya. Saya duduk rumah beribadat. Saya buat 1 juta keburukan. Hei, kau syirikan Allah. Tolong cakap dengan Muslim, kau syirikan Allah. Dia terima tak? Halo? Tengok. Dia dah ingkar kepada Allah. Dia dah ingkar kepada Nabi. Dia tidak buat 1 juta keburukan. Dia tak buat. Padahal Nabi kata tidak ada orang yang paling baik di dunia ni. Terbitnya matahari hari ini sampai malam, dia membaca 100 kali ayat ni. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimun la yamutu bi yadil khair wa huwa hayyun daimun la yamutu bi yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada orang lebih hebat di dunia ni dari dia, melainkan ada orang baca 101 kali. Allahu akbar. Tidak ada orang lebih mulia dari dia. Kerana dia membaca penuh, sudah gugur segala syirik dia, tapi baca dengan pengertian. Jadi ini dipanggil kalimat tauhid 12 syahadah. Kalau ada syahadah masa kita membaca, Allah bagi 1 juta darjat. 1 juta darjat. Orang mati syahid 1 darjat syahid dia dapat. Kita baca dengan 12 syahadah di dalam satu ayat ni, 1 juta syahid. Allahu akbar. Kalau aku ada syahadah 12 ni, pasti Allah beri aku. Wajib. Allah maha kaya, dia lebih kaya. Saya heran kenapa Allah bagi saya. Cakap macam tu pada saya, heran kenapa 1 juta je. Kenapa tak 10 juta? Kenapa tak 100 juta? Tunggu, lepas solat Nabi baca berapa kali? 10 subuh 10 kali. Solat-solat yang lain 3 kali atau 4. Tapi jangan bergerak lepas solat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan gerak sedikit pun. Baca baru bergerak. Sudah you baca, you gerak, semua syirik dalam solat tu gugur. Allahu akbar. Allahu akbar. Kerana dalam solat banyak syirik berlaku. Allah bagi kita peluang. Aku gugurkan syirik tu. Kalau lepas solat engkau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Okey, nanti di majlis akan datang kita akan kupas bagaimana nak hayati 12 syahadat tu. Mulai sekarang jadi orang gila. Dari ujung rambut pegang, baru you rasa. Kalau malu nak buat, cari. Tapi sebaik-baiknya itulah. You boleh rasa satu kali je 1 juta. Satu kali 5 waktu sekali. Lepas solat tu untuk gugurkan syirik di dalam solat. Ya. Allahu Allah.
Allahu Allahu Sallim ala Habibina Muhammad alaihi salam. Jadi ini dua poin yang tak pernah kami buka secara dalam. Kita buka akhir sekali. Saya nak buka pasal tentang ilmu yang kami buka minggu lepas. 10 fokus. Nombor 1, fokus dalam nafas, fokus dalam akal fikiran, fokus dalam kenyataan, emosi, indah, kalbu, rohani, tilawah, perasaan. Jadi kita buka hanya satu je, fokus dalam sebab minda yang kontrol. Minda ni tempat kita kontrol. Jadi kita kena pergi ke sana. Amalan pun saya dah beri. Kalau you tetap dengan amalan tu, hari tu saya dah bagi tahu amalan tu di antara dua mata. Kerana itulah tempat pembukanya mata hati. Mata hati dibuka, kalbu sudah terbuka dengan ilmu fa'laman Allah, ilmu syahadah. Mata hati belum. Jadi amalan yang kalian lakukan di dalam sujud itu tempat pembukaan. Jadi bermakna dalam qiyam boleh? Boleh. Tapi qiyam kena tawaf. Tawaf, amalan minggu lepas tu kena tawaf. Tawaf wajib. Ruku boleh saya buat? Boleh. Waktu mandu kereta? Boleh. Bila buat? Sebab you dah prepare nak lakukan dalam sujud ni. Sebab nak buka ni. Okey. Tadi kita belum buka lagi ilmunya. Saya nak buka ilmu tu sedikit sekarang. Sedikit sebanyak. Cik Azman ada tak? Mana? Nak, ada orang tak nampak? Dia ada, dia hadir, ada tak? Hadir ya? Hadir. Dah hadir. Ini zahir, orangnya zahir. Kita tak nampak, sudah tanya, ada. Ada orang perasan dia tak ada tadi, ada tak? Ada yang perasan tak ada, ada yang perasan ada. Sebab dengan dekat ya. So you kena kenal Allah itu di mana dahulu ke atau Allah hadir dahulu? Halo? Saya kena tahu dia hadir dulu ke atau di mana dia dulu? Mana satu? Halo? Hadir. Baru tahu di mana. Ini makhluk, masih wallah manusia. Allah. Allahu 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 Allah. Allahu 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 Allah. Mana Azman? You kena ada ilmu. Ada orang lama tak jumpa, 10-20 tahun tak, mana orang baju apa? Ilmu. Dia di mana? Dulu hitam janggut dah lain dah. Dulu kopiah lain dah. Ilmu. Jangan hanya lafazkan Allah hadir tapi tidak kenal dengan ilmu. Okey. Jadi kenapa fokus kepada minda? Sebab fokus kepada minda yang akan kontrol you punya akal fikiran, yang akan kontrol you punya perasaan. Minda, perasaan semua masuk kerana minda you mengenal minda. Ini baru manusia tahu. Mana Syekh Azman? Mana Syekh Azman? Mana Abdullah? Mana Abdullah?
Betul. Dia ada. Dia hadir. Ada. Mana? Dia hadir. Mana? Oh, tu. Allah. Ya. Jadi kita dah bagi kuncinya untuk membuka. Pembukaannya, laluannya dah tahu, pembukaannya dah tahu, kita amalkan. Nanti ilmu tu kita buka sedikit demi sedikit. Jadi kita tak laju. Kita boleh hadam, kita boleh faham. Amalkan dulu. Saya nak tanya seorang dua orang aja. Siapa tak berhenti amal 7 hari kali 5, 35 waktu? Siapa? Tak payah takut. Saya tak dapat amal semua ya Syekh, lalai. Saya dapat semua amal. Siapa ada amal, tolong kongsikan. Satu pengalaman, dua pengalaman cukup. Ladies, siapa dah amalkan minggu lepas punya ilmu? Ilmu tanpa amalan tidak akan berguna. Ilmu tu kena mengalir seperti air. Jadi tidak bertakung, tidak jadi force, tidak jadi moist, tidak jadi tempat algae, bakteria, virus, macam-macam, malaria berkumpul. Alir, amalannya kena mengalir. Bila-bila boleh amalkan tu, tapi tempat pembukaannya sujud. Mata hati terbuka yang kita amalkan minggu lepas. Saya dah cakap, kalau you tak amal ni, Allah tak buka yang next. Biar ada seorang kata saya dah dapat amal 7 kali 5, 35 waktu fardu je saya tanya. Siapa dah amal 35 waktu? Okey, siapa dah amal 33 waktu? Siapa dah amal 31 waktu? Saya angkat tangan. Siapa dah amal 29 waktu? Siapa dah amal 27 waktu? Siapa dah amal 25 waktu? Okey, tolong jawab. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pengalaman saya waktu saya amal tu, di tengah sujud tu, masa saya ingat Allah hadir tu, saya rasa dekat badan saya sedang sujud seperti Allahu Akbar. Allah. Ini keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Musim panas, Nabi kesejukan. Allah. Nabi kesejukan, badan Nabi sejuk, penuh dengan rahmat Allah, rahmat para malaikat. Baru seminggu hamba Allah ini amal ya, seminggu. Dengar. Bismillah. Seram sejuk kata dia. seram sejuk, kemudian macam bulu roma ni semua tegak. Allah. Itu Subhanallah. Zumma talinu juludahum, kulit-kulit mereka menggeletar. Bulu roma menjadi saksi. Kulit-kulit mereka menjadi saksi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dah. Tolong ya, saya nak cakap dengan sahabat saya ni, Allah hadir. Mungkin kalian tak percaya, tapi itulah amalannya. Itulah amalannya. Apa yang kamu beramal, itulah kamu dapat. Tapi hamba Allah, sahabat kita ni, dah yakin betul ke? Betul. Tapi tak cukup yakin sebab ilmu tak cukup. Jadi dia akan dia nak belajar lagi sebab yakin. Allahu Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad alaihi salam.
Kenapa sujud? Sujud adalah pertemuan dua makam. Makam uluhiyah, makam ubudiyah. Sujud pertama. Sujud kedua, makam rububiyah, makam ubudiyah. Makam uluhiyah, makam Allah bertemu dengan hambanya di dalam dua busur panah. Makam kedua, makam rububiyah, makam Rabb dengan makam hamba. Bertemu, Allah merasakannya. Sujud. Praktis bila-bila amal pembukaannya dalam sujudnya. Alhamdulillah, syukran. Amalkan. Cukup pada Allah, satu hamba Allah seperti ini masuk satu masjid 10,000 orang, solat mereka Allah terima. Allahu Akbar. Kerana Allah bawa semua solat tu, malaikat naik, ada satu solat hamba Allah yang semua kena, semua akan diterima oleh Allah. Akhirat tu orang akan kata, maulah tidak kalau sahabat ni sentiasa ada di dalam masjid kami, di tempat kami, untuk dapat rahmat. Begitu besarnya rahmat ahli syahadah. Kena faham ya. Seorang dari kaum wanita yang pernah amal. Tolong. Sini muda banyak malaikat. Sini banyak malaikat. Senang ya beramal. Bismillah. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Yasmin ke Jasmin? Jasni. Saya Jasni. Bukan Kak Yamin tu. Oh, Yasmin dari mana? Oh, Masya Allah. Okey. Saya mengamalkan amalan itu dan pada hari kelima saya merasakan perubahan pada solat saya menjadi lebih ringan. Masya Allah. Dibandingkan sebelum. Masya Allah. Masya Allah. Itu saja. Alhamdulillah. Ya Ahad, Ya Samad, Salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad. Ya Ahad, Salli ala Muhammad. Ya Ahad, Salli ala Muhammad. Ya Ahad. Amin. Dah cukup kita ada dua penyaksi tentang ilmu ni di sisi Allah. Allah gembira. Kami pun gembira sangat. Masya Allah, dah amalkan ilmu ni, dah terbuka. Ya, kita akan semua kita akan dapat rahmat daripada amalan mereka dalam majlis kita. Kita nak semua orang amal, jangan tinggal sampai mati. Satu Allah buka, yang lain semua jadi mudah. Mereka akan mendahagakan ilmu ni, nak lagi pembukaan di semua tahap ni. Kerana mereka dah rasa sedap, seronok. Inilah yang Nabi kata, hari ini ya Bilal, rehatkan kami Bilal. Sejuk mataku, as-salatu qurrati a'yunina. Sejukkan mata kami, Allah. Allah. Semoga Allah berkati yang mempelajari ilmu salat khusyuk ini. Semoga Allah beri kita kejayaan dalam segala aspek hidup kita, dalam hidup dunia dan akhirat, sakaratul maut, kubur dan segala keadaan. Kami lemah ya Allah. Kau bantulah kami untuk mengamalkan ilmu-Mu yang ilmu khusyuk yang membawa kami dekat kepadamu ya Allah. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah. Amin. Nanti lepas solat makan muzakarah 10 rule tu, 10 fokus tu. Dan muzakarah saya dah lakukan tapi tak berapa banyak, tidak konsisten. Saya nak konsisten. Ada tu tapi mereka tak nak share ya. Ada sedikit sebanyak tu kita nak dengar. Kita bukan nak dengar ilmu. Just touch on the 10. Dalam 10 ni begini rasa. Dan 10 rule tu peringatkan. Bila kita peringatkan, dia akan teringat untuk amalkan 10 rule tu sebelum salat. InsyaAllah. Amin.